Kemudian barulah Nabi nak di-mi'rajkan. Kali ini ada lagi tak burak? Burak cuma untuk tunggangan Isra' saja. Mi'raj naik burak juga ke? Mi'raj tak naik burak kan? Burak ditambah kan? Naik Mi'raj dari satu lapisan langit ke satu lapisan langit. Cuma perbezaannya, anak-anak kita belajar di sekolah tahun 6 pun mungkin dah ada, tingkatan 1 mungkin dah ada tentang lapisan-lapisan langit kan. Tapi lapisan-lapisan langit yang ditonjolkan dalam buku-buku teks di sekolah tu, adakah tu yang sebenar atau tu duduk bawah pada langit lagi? Kan ada 7 lapis langit yang anak kita belajar tu. Toposfera, stratosfera, ozonosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera, exosfera. Adakah fera-fera tu menunjuk pada langit pertama, langit kedua, langit 7 atau dia duduk bawah lagi? Paling tinggi pun hak exosfera tu dia punya kilometer ke atas 483 hingga 960 kilometer je. Tu je tahap dia. Adakah kilometer yang ke 1000 tu dah Sidratul Muntaha? Lagu tu dah anggapan kita memang jauh lagi lah. Hatu tu lapisan-lapisan yang kita belajar. Tapi langit pertama ni ada jurujaga tak? Ada malaikat jaga tak? Setiap lapisan langit tu ada malaikat jaga. Bahkan bila tanya siapa? Jibril. Kamu bawa siapa? Muhammad. Adakah dia seorang yang diutuskan untuk bertemu dengan Allah? Ya, dia seorang yang diutuskan untuk bertemu dengan Allah. Bab tang jaga pintu ni pun orang duk query lagi. Orang duk tanya, adakah logik dan munasabah Jibril ni contohnya, bukan kata Isra' Mi'raj duk naik turun. Waktu nak perhabis Quran tu, kita kata berapa ratus kali agak Jibril kena turun. Nak turun ayat tu, ayat ni pada Nabi sepanjang turun Quran. Jibril duk naik turun. Lepas tu kitab sebelum ni pun Jibril ke malaikat lain? Jibril tu juga. Nak turun Taurat pada Musa dulu Jibril. Nak turun Zabur dulu pada Daud Jibril. Nak turun Injil dulu pun Jibril. Tiba-tiba nak naik malam Isra', orang tanya lagi, siapa kamu? Jibril kena jawab pula, aku Jibril. Takkan mereka tak kenal? Takkan mereka tak kenal Jibril hak duk beratus ribu kali turun naik loh. Nak jawab aku mana? Ni tanya lagi kan, siapa tu? Aku Jibril. Tak kenal ke dia dengan Jibril? Baik, isu bukan kenal tak kenal. Sebenarnya mereka kenal pun Jibril. Tapi isu dia ialah, adakah Jibril seorang je yang guna laluan tersebut? Tidak. Jibril guna untuk urusan wahyu, untuk urusan seperti Isra' Mi'raj dan urusan lain. Bagaimana pula dengan malaikat yang turun setiap minggu untuk ambil catatan amalan kebaikan dan buruk nak naik? Ada malaikat lain yang guna laluan yang sama nak ambil kerja dia. Hak ni aktiviti ni, hak ni. Sebab apa tanya? Macam ni contoh. Saya dengan pengurusi kita contoh, saya kenal ke tak kenal? Saya kenal lama dah, jumpa mana-mana pun kenal. Tapi bila dia datang rumah saya waktu malam, ketuk pintu bagi salam, saya tanya tak, siapa kat luar? Saya kenal lama dah, tapi kalau dia datang rumah waktu malam, ketuk pintu, Assalamualaikum Ustaz. Siapa kat luar tu? Saya, pengurusi. Bila buka, kenal ke tak kenal? Kenal. Tapi sebab apa tanya tadi? Sebab tak nampak siapa. Sebab apa? Bukan pengurusi seorang hak nak mari rumah saya. Kadang-kadang orang lain, kadang-kadang orang lain. Dan bila orang lain ketuk pintu bagi salam pun, saya akan tanya benda sama. Siapa kat luar tu? Bila buka, kenal ke tak kenal? Jadi bukan saja Jibril, malaikat lain pun nak guna. Jadi bila nak itu pintu, siapa kat luar tu? Jibril. Bukan kata dia tak kenal Jibril, tanya tu. Sebab tu bila dia kata Jibril, hang ni Jibril hak mana satu? Kalau dia cakap lagu tu, baru dia betul-betul tak kenal. Ni bila tanya Hanja Jibril, siapa bersama kamu? Dia tanya terus, maksudnya dia kenal. Muhammad, adakah dia seorang yang diutuskan? Ya. Maksudnya cara dialog tu kenal lama dah. Cuma bila nak masuk tu takut hak lain, takut orang lain dengan urusan lain. Boleh faham? Baik, langit pertama jumpa siapa? Langit pertama Nabi apa ada? Nabi yang mula-mula lah, Nabi apa? Nabi Adam. Langit kedua, dua orang Nabi yang tak pernah kahwin, Isa dan Yahya.
Langit ketiga paling handsome apa? Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi kedua Idris. Langit ketiga, abang Nabi Musa, Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Harun sendiri. Langit ketujuh, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang Nabi tengok tu sedang bersandar pada tiang Baitul Ma'mur. Apa dia Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur ialah Kaabah di langit. Kalau turun Baitul Ma'mur tu, dia akan sama dan setentang dengan Kaabah di Mekah. Contoh kita kata ni, kalau Kaabah di Mekah, naik tu atas tu sama dengan Baitul Ma'mur di Mekah. Dan Nabi Muhammad melihat setiap hari malaikat akan masuk yang jumlah dia 70,000. Bila masuk tak keluar-keluar dah. Esok masuk pula 70,000, tak keluar. Lusa masuk pula 70,000, tak keluar. Bayangkan sejak Baitul Ma'mur dicipta, hari-hari 70,000 tak keluar. Berapa duduk dalam tu? Itu adalah clue kepada apa? Nak cakap betapa luasnya Baitul Ma'mur. Maksudnya dia tak sempit dan dia tidak pernah dikurangi oleh malaikat. Bertambah saja. Kalau bertambah tak keluar, seronok rasa tak? Macam kita lah, buka akaun RM50, tiba-tiba cek esok 70,000 je. Siapa masuk 70,000 ni? Nak pi try ambil, cucuk lusa tu 140,000 pula. Tak jadi ambil lah. Pi pula 70,000 pula. 70,000 pula, tak berhenti. Seronok tak? Seronok ke tak seronok? 70,000 tak berhenti. Best sungguh. Masuk tak keluar-keluar dah. Masuk tak keluar-keluar dah. Rasa seronok. Tapi rasa seronok kita pun kalau masuk lagu tu, kita akan siap didatangi dua agensi kerajaan, LHDN dan SPRM mesti mai punya. Ustaz, kalau ikut data pegawai bank ni macam mana ni? 70,000 sehari, 70,000 sehari ni Ustaz ambil tang mana ni? SPRM duk tanya. LHDN pun cakap nak ambil cukai ada. Banyak Ustaz kena bayar ni, 70,000 sehari masuk. Habis nak jawab apa? Saya pun tak tahu. Buka akaun RM50, lepas tu ada orang duk top up hari-hari 70,000. Saya pun tak tahu siapa. Seronok tak? Seronok tak? Maksudnya lama Ustaz ni. Tak? Sungai Tiram 10 kali dah tak main ni pasal apa? Rupa-rupanya kes tu 70,000 sehari duk masuk. Tak mengajak dah rupa-rupanya Ustaz ni. 10 kali Sungai Tiram tak main saja tu tak? Tuan-tuan pun sama lah. Agak-agak kalau 70,000 goyang kaki ni nak kerja lagi tak? Duk kerja hari ni sakit kepala ni 3,000 sebulan je. Hak sakit kepala ni 3,000 sebulan. Ni 70,000 sehari. Goyang kaki berhenti terus tak? Ke tak berhenti bang? 70,000 sehari, bukan 70,000 sebulan, 70,000 sehari. Kerja 3,000 sebulan duk sakit kepala ni. Boh marah lah, kerja tak siap lah, kerja lembab lah. Okey, kembali. Kita kata dengan mudah senang 9 lebih. Pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah ni banyak juga khilaf kan. Ada kata tak tengok, ada kata cuma nampak apa? Ra'aitu nura, dan setengah riwayat Nabi hanya tengok cahaya saja, bukan betul-betul melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Apa pun poin yang terbesar ialah menerima apa? Salat. Maksudnya penting ke tak penting? Pentinglah. Maksudnya semua bentuk ibadat, perintah dan arahan Allah Nabi terima di bumi. Waktu duduk di bumi terima bab zakat, waktu duduk di bumi terima bab haji, waktu duduk di bumi terima arahan puasa, waktu duduk di bumi perintah tu, waktu di bumi hukum ni, tapi semayang naik. Naik tu konsep dia waktu saja. Yang betul-betul cara nak buat semayang, Jibril turun pula lepas peristiwa tu. Jibril turun pula 2 kali kontak dia dalam hadis. Jibril mari ajak Nabi cara semayang. Ni waktu saja, 5 waktu tu, tapi nak buat macam mana? Kenapa perlu 2 kali? Kontak yang pertama, Jibril mari ajak awal waktu setiap solat. Awal waktu. Contohnya waktu paling awal lah, kita kata masuk subuh. Kata ni masuk subuh pukul 6, maksudnya Jibril mari waktu tu ajak semayang subuh.
Masuk waktu Zuhur 1.20, mari 1.20 ajak sembahyang subuh. Semua tu hak di awal waktu. Konteks yang kedua, ajak sembahyang yang sama, tapi hak solat tu nak habis di hujung-hujung. Nak habaknya inilah pengakhiran waktu subuh. Kalau kita kata waktu subuh tu pukul 6, kata-katalah habis pukul 7. Hak satu lagi tu, hak turun kali kedua tu sembahyang hak nak habis waktu. Turun kali kedua juga sembahyang Zuhur hak penghujung. Kali kedua tu juga sembahyang Asar. Satu nak menetapkan inilah awal dia, satu lagi nak menetapkan inilah batas terakhir sebelum masuk waktu lain. Tu time. Dua kali. Ini lepas peristiwa Isra dan Mi'raj. Perbezaan dia mungkin pada apa? Mungkin pada kaedah dan pelaksanaan. Nabi-nabi dulu tak solat ke? Nabi-nabi dulu tak semayang ke? Semayang. Mungkin yang jadi perbezaan ialah cara pelaksanaan dan praktikal semayang dengan waktu yang berbeza. Kita mungkin 5 kali. Mak dulu 2 kali kan? Satu belah siang, satu belah malam. Ada yang 3 kali. Yang dulu orang Yahudi duduk semayang, ada yang tak rukuk kan? Tak rukuk kan? Mereka berdiri sujud terus. Sebab itulah ada ayat Quran yang sebut warka'u ma'ar raki'in. Tapi ada tak? Wasjudu ma'as sajidin. Sujudlah bersama orang yang sujud. Tapi kita jumpa apa dia? Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Ni kerana sebahagian daripada ada orang Yahudi yang masuk Islam, bila mereka semayang belakang Nabi, takutnya kerana apa? Sebab mereka tak ada rukuk tu terus pergi sujud. Kali ni dah masuk Islam, cara orang Islam semayang ialah kena ada rukuk kemudian sujud. Sebab itulah mari kalimah warka'u ma'ar raki'in tu. Tu sejarah dia. 9 suku dah ni Haji. Boleh pergi lagi? Tu tak semayang tak? Bila semayang turun pula ada pula kontra dengan siapa? Nabi Musa pula. Nabi Musa kata banyak sangat 50, naik lagi. Berapa kali turun naik? 9 kali. Duk kurang 5. Kalau kira pasal apa Nabi Musa tak kata 5 teruslah senang? Tak payahlah banyak kali. Tak payah banyak kali. 40, 35, 30 duk ulang naik. Tapi 5 tu pun Nabi Musa kata apa? Mampu ke tak mampu mak kamu? Tak mampu 5, betul. 5 pun kita tak mampu. Bahkan berani saya kata, kalaulah solat yang diwajibkan dan difardukan pada kita cuma solat subuh 2 rakaat tu je, ada tak agak orang tinggal? Hak 5 tu kita kata tak payah ceritalah. Kalau Allah kata kamu orang Islam sembahyang subuh setiap hari pagi 2 rakaat je, ada orang tinggal lagi tak? Ada tuan-tuan. Hak 2 tu pun akan ada, apatah lagi hak 5. Taklah, subuh tu 2. Bayangkan saya kurangkan lagi. Subuh tu Allah kata 1 rakaat je. Agak-agak ada orang tinggal lagi tak Haji? Kalau subuh tu 1 pun orang tinggal juga. Hak dia nak apa? Tak payah semayang orang Islam. Allah lega kan, happy ada. Dia tak tahu semayang tu apa dia? Wasilah, ada hubungan dengan Allah. Seolah-olah gambaran kita duk pegang satu tali, Allah duk pegang satu tali. Itulah hubungan kita dengan Allah, solat. Hari ni tak semayang, ambil gunting, ambil pisau, pak, kerak tali tu. Tak ada apa. Kita tak semayang, kita putuskan hubungan dengan Allah. Dan hari ni itulah perancangan yang orang kafir nak buat. Sebab tu saya dah sebut sebelum ni, tak menjadi satu perkara yang besar pun hari ini kalau kita tak murtad dan kembali pada ajaran agama mereka. Tak penting dah. Hari ini kita tak jadi Kristian, dia tak pelik mana. Kita tak jadi Yahudi, dia tak pelik. Kita tak jadi Hindu, Buddha, dia tak pelik. Bagi dia, kita nak jadi orang Islam, go on, kekal sebagai orang Islam. Tapi yang dia nak, Islam kita tu Islam yang tak ada hubungan dengan Allah. Kita Islam tapi dia tengok kita tak semayang, ni dah. Kita Islam tapi kita tak mau puasa, ni dah. Hang tak jadi Kristian pun tak apa, hang nak jadi Islam, go on lah. Dia tengok tak semayang, oh bagus, orang Islam tak semayang. Sebab apa? Bila Islam tak semayang, Islam dah putus hubungan dengan Allah. Bila putus hubungan dengan Allah, agak-agak ada lagi tak pertolongan Allah atas kita? Sebab tu kita apa-apa tak menang-menang. Sebab apa? Allah tak tolong. Sebab apa Allah tak tolong? Kita sendiri yang memutuskan pertolongan tu dengan Allah.
Kita nak minta tolong orang di kemudian hari, kita kena ada hubungan baik dengan orang tu, baru senang nak minta tolong. Kita duk baik, bang, hari ni saya nak minta tolong, senang orang nak bagi pertolongan. Ni tak kenal batang hidung, bang, macam mana apa hari ni saya, hang ni siapa? Aku tak pernah kenal pun, tiba-tiba hari ni nak minta tolong aku. Senang ke payah? Mungkin, maybe dia akan tolong, maybe dia tak tolong. Sebab apa? Tak kenal. Kita tak ada rangkaian, kita tak ada connection pun dengan dia sebelum ni. Apatah lagi kita sendiri yang putuskan connection tu. Allah dah bagi tahu untuk aku hantar bantuan, untuk aku hantar pertolongan, connection tu perlu ada antara aku dengan kamu. Tapi dah connection tu kamu putus, macam mana dia nak hantar? Macam kita hari ni, kita duk sewa wifi, kita duk bayar wifi. Yang jadi kita boleh guna internet tu sebab dia duk hantar. Kalau dia putuskan macam mana? Kalau dia putuskan macam mana? Oh Allah, awak ni tak jadi ni, tik. Hei, tak jadi ni, tak jadi ni. Pasal apa? Dah orang cut, dah orang putus. Tapi hari ni mana lebih gelisah, wifi kita putus dengan kita putus dengan Allah? Hak mana hati gelisah? Bukan kata wifi putus, wifi slow pun gelisah dah. Allah, kawasan mana tak laju ni? Bukan kata putih terus ni, jadi perlahan dah. Kilobyte dia tu jadi ni. Jadi resah gelisah dah. Tak boleh tengok video ni, tak boleh tengok YouTube ni, WhatsApp tak sampai. Tu bukan hak putus lagi. Apatah lagi hak putus terus. Tapi kita gelisah keadaan ni, rasa dah Allah tertinggal semayang berdosanya. Rasa lagu tu ke? Terbangun lewat subuh hari ni, rasa lagu tu ke? Tak ada, muka senyum lagu tu ke? Lewat semayang, muka biasa, tapi lewat panskap, muka lagu mana? Oh, sudah aku hari ni kalau panskap merah memang kena kat guru besar ni. Takutnya kita takut panskap merah. Tapi panskap subuh-subuh dengan Allah, merah berapi dah. Bukan kata merah saja, merah berapi, muka senyum lagu tu lah. Sebab tak nampak hukuman tu. Kalau di sekolah guru besar marah terus, guru besar nasihat terus, guru besar bagi amaran terus. Hak ni Allah tak mai. Duk lagu tu, sebab tu duk rasa selesa. Cuba kata lewat subuh hari ni duit 50 hilang dalam beg. Lewat subuh esok 50 hilang lagi. Agak-agak awal tak sembahyang subuh. Duit ada 100 ni, pasal apa tinggal 50? Allah, lewat sembahyang subuh rupanya. Lewat esok tak ada sesing apa. Tapi Allah kata kalau awal sembahyang subuh bertambah RM50. Agak-agak ramai tak sembahyang awal subuh. Hak 100 ni nak buka-buka, alhamdulillah 150 dah. Awal sembahyang subuh. Sebab tak ada benda-benda macam tu. Kita tak nampak benda-benda. Benda tu ada sebenarnya pertambahan tu, tapi tak nampak pahala ni. Sebab tak nampak tu lah buat main-main. Hak ni nampak gaji kurang ke gaji tak kurang, duit dalam bank kurang ke tak kurang, kita pandai nilai. Nilai juga 920 ni.